Tes. Sudah tak? Buat je. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Punya berdengar. Hello. Salam sejahtera, salam hormat, salam madani, salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing 1, 2, 3. Halo, tes. Kamera ni. Q&A rasanya tak perlu kata dia. Cuma kita tak panggil pakar. Kita utilize masa penuh dengan panel discussion. Kira rumusan tu sudah ada beda-beda. So berapa seat, berapa round? Saya ada dalam 4 soalan lah untuk setiap panel. Jadi dalam 4 soalan. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan salam hormat daripada Majlis Profesor Negara. Alhamdulillah pada pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan sesi perbincangan kita yang disiarkan secara langsung menerusi media sosial Majlis Profesor Negara iaitu FB kita. Dan tajuk yang kita pilih pada hari ini yang begitu dekat sekali dengan warga pendidik sempena kita menyambut Hari Guru pada bulan Mei ini. Dan kita akan membicarakan insya-Allah tajuknya ialah sistem pendidikan Malaysia, mitos dan realiti. Saya percaya antara kita yang meminati sistem pendidikan, aspek pendidikan kerana dia berkait rapat dengan masa hadapan dan generasi kita dan negara sebagainya. Dan pagi ini kita amat bertuah kerana kita menerima dua tetamu istimewa iaitu Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Lebah daripada UPSI dan juga terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk berkongsi dan berwacana berkenaan dengan pendidikan negara kita. Yang kedua ialah Dr. Anwar Ahmad daripada UKM
Beliau banyak muncul di media sosial, membuat melontarkan pendapat dan sebagainya berkenaan dengan sistem pendidikan dan isu-isu yang terlibat dengan pendidikan di negara kita ini. Sebagai permulaan, saya dengan segala hormatnya menjemput Yang Bahagia Profesor Emeritus Dr. Raduan Cik Ros, Presiden Majlis Profesor Negara untuk menyampaikan kata-kata luar. Dengan segala hormatnya, silakan. Okey, terima kasih Dr. Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat dari Sekretariat Majlis Profesor Negara. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT yang memberi kesempatan kepada kita untuk mengadakan siri program Minda Profesor dengan tajuk yang sangat-sangat penting pada kali ini, iaitu berkisar mengenai pendidikan, realiti dan mitos. Dan kita bawa untuk tujuan itu dua orang saya kira sebagai pakar, ya, orang yang sangat season dengan pendidikan dan juga orang yang sedang bergelumang dengan isu-isu pendidikan pada masa sekarang. So dua tokoh dari dua generasi yang saya rasa akan memberi input-input bagi kita melihat bagaimana perkara ini boleh kita ketengahkan dan jadikan policy recommendation ataupun cadangan-cadangan untuk pembaikan polisi semasa. Kita sedar sebagai sebuah negara, kita memberi penekanan kepada sektor pendidikan. Kalau kita lihat kepada bajet tahunan pendidikan umpamanya, sejak mereka sehingga sekarang tidak pernah kurang daripada 21% daripada jumlah keseluruhannya. Itu satu petanda bahawa pendidikan merupakan satu perkara ataupun satu agenda yang sangat diberi penekanan oleh pihak kerajaan. Kalau menjadi negara maju umpamanya, itu juga jadi ukuran, ya, pendidikan, keselamatan dan juga kesihatan. Kalau pendidikan dalam konteks Malaysia 71 bilion keseluruhannya, 55 daripada pendidikan dan 15 daripada pendidikan tinggi. Kalau dibandingkan dengan keselamatan, dia ada 35 dan kesihatan 36 bilion. Itulah jauh jaraknya dan itulah sebabnya kita perlu melihat sama ada apa yang dilaporkan oleh kerajaan ini benar-benar memberi pulangan yang baik, ya. Dan kita sedar, ya, walaupun kita mendapati bahawa sektor pendidikan kita menunjukkan satu kemajuan yang baik, tapi ia tidak jauh atau tidak sunyi daripada cabaran-cabaran, terutama sekali selepas pandemik ini banyak cabaran-cabaran yang dihadapi, termasuk umpamanya isu mengenai kelestarian. Dan saya nampak seolah-olah macam ada satu trend yang perlu kita tangani, ya, mengenai sektor pendidikan itu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas penyertaan dua orang tokoh ini dan saya harap, ya, kita akan dapat input-input yang berguna untuk pembangunan negara seterusnya. Terima kasih Dr. Asri. Terima kasih Prof. Datuk Raduan atas pengenalan tadi, ucapan luar-luar. Kita menyebut atau menyentuh berkenaan dengan isu pendidikan ini, saya fikir dia satu skop yang penting. Sebab kalau kita lihat aset pada sebuah negara itu terletak pada manusianya, bukan kepada hasil bumi ataupun perkara lain. Tapi kita lihat sejarah manusia ini di mana negara yang muncul sebagai tamadun tinggi, dia dapat memperkemaskan sistem pendidikannya, dia dapat memantapkan sistem pendidikannya sehingga menjadikan manusia-manusianya mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang tertentu. Manusia-manusianya mempunyai akal budi yang tinggi. Sebab itu kita lihat begitu pentingnya pendidikan sebagai kos kepada ataupun sebab kepada kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Dan pengalaman menunjukkan di negara barat mereka tidaklah maju sebelum abad ke-17 ke-18. Ada kajian menunjukkan China lebih maju daripada mereka. Dan sebelum itu kita lihat masyarakat Islam begitu terkenal dengan kemajuan dalam sistem pendidikan mereka sehingga boleh mencabar beberapa tamadun yang ada pada ketika itu. Dan falsafah pendidikan barat, kita lihat dia dibina daripada berdasarkan legal rasional. Tetapi kita di Asia ni, kita cuba mencari alternatif pada legal rasional ini sebab bukan semuanya sesuai pada masyarakat Asia.
terutamanya dalam konteks nilai, dalam konteks kekeluargaan. Sebab itu sistem pendidikan kita selepas kita merdeka mengalami beberapa transformasi dan kita cuba memperkemaskan dengan mencari falsafah baru, dengan mencari kaedah baru, dan dalam proses transformasi dan transisi ini terdapat banyak masalah khususnya sebab semuanya dilakukan secara eksperimen dan tidak ada kita kata satu benda yang blueprint yang mantap, dan daripada kelemahan itu kita harap dapat ada ruang untuk kita perbaiki. Dan dalam konteks ini kita menjemput dua tokoh yang membina kerjaya dalam melakukan penyidikan, terutama dalam domain macam Prof Emeritus Datuk Osman dalam domain assessment, Prof Anwar, Dr. Anwar dalam aspek pedagogi dan sebagainya. Dan hari ini insyaAllah kita akan cuba mencukil idea daripada dua tokoh kita untuk sama-sama kita melihat bagaimana sistem pendidikan kita dapat diperkemaskan dalam menuju ke hadapan menjadi sebuah negara yang dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan saya akan lakukan dalam seperti mana disebutkan oleh Prof Datuk Radwan tadi dalam beberapa tema, iaitu pertamanya kita akan menyingkap berkenaan dengan falsafah pendidikan kita, apa yang dihasratkan, bagaimana kelestariannya. Kemudian kita akan isu kedua kita akan lihat aspek minat pelajar terhadap STEM dan soal ekosistem guru dan beberapa isu lain yang berkaitan yang menjadi keprihatinan masyarakat pada masa ini. Jadi untuk memulakan saya ingin menjemput Yang Bahagia Prof Datuk Osman dulu untuk beliau melakukan semacam refleksi untuk melihat di mana kekuatan falsafah pendidikan kita khususnya dalam membina keinsanan, dalam membina kelestarian. Kita berdepan dengan kekurangan minat pelajar untuk meneruskan pelajaran pada peringkat pengajian lebih tinggi selepas menamatkan era persekolahan. Jadi dengan segala hormat saya persilakan. Ya, terima kasih Dr. Asri. Di panel yang saya hormati dan tuan-tuan dan puan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur kerana dapat bersama dalam forum ini pada pagi ini, anjuran Majlis Profesor Negara. Sudah tentulah topik yang dibincangkan sangat rapat dengan saya dan juga ahli-ahli panel yang lain. Kita tak dapat nafikan bahawa transformasi pendidikan di negara kita ini yang telah kita lakukan daripada kita merdeka hinggalah ke hari ini, asasnya adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Perubahan dan transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan misalnya berasaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan ini yang kita telah bentuk pada tahun 1981. Namun kalau kita lihat hasrat dan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan ini yang telah diterapkan di dalam kurikulum pengajaran dan pelajaran di sekolah terutamanya, masih lagi dipertikaikan adakah kita telah mencapai hasrat ini, iaitu untuk melahirkan insan yang holistik, yang menyeluruh, bersepadu dan seimbang. Ini masih lagi kita pertikaikan. Malah terdapat beberapa forum yang sehari sebelum ini menganggap bahawa sistem pendidikan kita masih goyah. Goyah kerana kita belum dapat lagi mencapai hasrat dan aspirasi falsafah pendidikan bangsaan itu untuk melahirkan insan yang bersepadu dan holistik ini. Tetapi kalau kita lihat dari segi struktur pelaksanaan sistem pendidikan kita, semuanya menuju ke arah itu. Kita lihat sistem pentaksiran kita. Kita lihat kurikulum yang telah kita transform dari semasa ke semasa. Semuanya cuba untuk menterjemahkan hasrat tersebut. Tapi mengapa hingga ke hari ini kita masih lagi tidak dapat melihat hasil yang konkret tentang insan yang kita lahirkan itu? Adakah mereka ini merupakan insan yang menyeluruh,
perkembangannya menyeluruh, mental, fizikal, emosi, sosialnya berkembang dengan baik sehingga dia dapat menyumbang dengan berkesan kepada komuniti di mana mereka berada, sehingga dia dapat menyumbang dengan baik dalam organisasi dan institusi di mana mereka berada. Ini masih lagi menimbulkan banyak persoalan. Saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku di dalam sistem pendidikan di sekolah misalnya. Ya, bila Kementerian Pendidikan memperkenalkan kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah. Dan dalam masa yang sama juga memperkenalkan pentaksiran berasaskan sekolah. Kalau kita teliti, matlamat yang hendak dicapai dalam transformasi kurikulum dan pentaksiran ini ialah untuk, misalnya kurikulum untuk menghasilkan insan yang menyeluruh, bersepadu, berkembang dari segi mental, fizikal, ya, aspek in fact spiritual dan sosial mereka. Kita ambil PBS misalnya, pentaksiran berasaskan sekolah. Salah satu amalan terbaik dalam pentaksiran dalam kebanyakan negara ialah pentaksiran mesti bermula dengan nilai. Maksudnya, pentaksiran itu dipacu oleh nilai. Nilai dalam konteks kita pendidikan di Malaysia ini, nilai itu terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Kalau kita teliti pula struktur dan organisasi PBS itu, pentaksiran berasaskan sekolah, yang mengandungi 4 komponen. Pentaksiran bilik darjah, pentaksiran pusat, pentaksiran amali PIJSK, amali jasmani, co-curriculum, ya, dan sosial, dan juga pentaksiran psikometrik. Ada 4 komponen, dan kalau dilaksanakan dengan sepenuhnya, kita boleh bayangkan berapa banyak maklumat pentaksiran yang boleh kita dapati di sekolah. Ya? Kalau dijalankan dengan berkesan dan sepenuhnya, kita betul-betul dapat mengukur aspek kognitif pelajar, aspek afektif pelajar, aspek psikomotor pelajar, aspek sosial pelajar. Kerana 4 komponen ini memanglah diadakan oleh kementerian untuk mengukur domain-domain tersebut. Bayangkan misalnya, kita ada maklumat tentang kecergasan fizikal pelajar-pelajar. Dia punya BMI, Body Mass Index. Kita ada penglibatannya dalam co-curriculum. Kita ada penglibatan mereka dalam community. Itu aspek yang satu. Aspek yang satu lagi, kita ada maklumat tentang minat kerjaya pelajar-pelajar. Kita ada minat tentang trait personality pelajar-pelajar. Kita ada maklumat tentang kecerdasan pelbagai pelajar-pelajar yang ditaksir melalui pentaksiran psikometrik. Di samping itu kita ada pentaksiran akademik pelajar melalui subjek-subjek yang terdapat dalam kurikulum. Sama ada bilik darjah ataupun berpusat. So bayangkan maklumat yang banyak ini. Dan bagi saya sebagai seorang ahli pentaksiran, ini adalah satu keadaan yang bagi saya sangat baik. Kerana kita ada banyak maklumat tentang seorang individu pelajar dan kita boleh menggunakan maklumat itu untuk membantu pelajar ini, untuk membuat keputusan tentang pelajar ini. Begitu juga dengan ibu bapa. Tapi apa yang berlaku saya nampak di sekolah, belum ada lagi satu sistem yang bersepadu untuk mengurus maklumat-maklumat yang banyak ini. Maknanya maklumat itu masih lagi tidak disepadukan. Walaupun lembaga periksaan misalnya telah
menguji sistem bersepadu yang mereka telah bangun, tapi belum semua sekolah yang dapat melaksanakannya. Itu dari segi pengurusan maklumat tersebut masih perlu diperbaiki, dipertingkatkan. Dan yang kedua dari segi perkongsian maklumat pentaksiran ini di antara guru-guru pun masih belum berlaku dengan begitu baik. Ya, maklumat pentaksiran psikometrik masih lagi dipegang oleh guru kaunseling misalnya, maklumat PIJSK masih lagi dipegang oleh guru-guru co-curriculum dan akademik oleh guru bilik darjah. So, maklumat yang banyak ini bagi saya perlulah diselaraskan dan dikongsi bersama oleh guru-guru demi untuk kepentingan pelajar, perkembangan dan pembelajaran pelajar. Ya. Jadi satu lagi ialah dalam pembentukan plan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Kalau kita lihat itu salah satu daripada perkara yang mendorong kementerian untuk mentransformasi sistem pendidikan kita ialah kerana pelajar-pelajar kita tidak boleh bertanding dengan pelajar-pelajar di luar negara berdasarkan kepada keputusan dalam PISA dan TIMSS. Ya? Jadi itu telah mendorong kementerian, salah satu sebab untuk kita perlu transform sistem pendidikan kita supaya kita dapat bersaing dengan pelajar-pelajar negara-negara yang lain. Keputusan yang terakhir ketika pada 2018 masih lagi menunjukkan bahawa keputusan dan prestasi pelajar-pelajar kita dalam kedua-dua peperiksaan antarabangsa ini masih lagi di bawah purata. So walaupun ada sedikit peningkatan, tapi masih lagi di bawah purata OECD. Misalnya. Jadi itu yang mendorong, salah satu sebab mendorong di samping falsafah pendidikan kebangsaan tadi. Ya, maknanya kita masih lagi disebabkan oleh sebelum ni kita masih menekankan pentingnya peperiksaan menyebabkan kita lupa perkembangan pelajar dalam aspek-aspek yang lain. So therefore kita kena lihat semula sistem pendidikan kita, dan yang keduanya berasaskan kepada prestasi pelajar-pelajar kita dalam peperiksaan antarabangsa ini masih belum begitu memberangsangkan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi bagi saya berasaskan kepada keputusan dan prestasi peperiksaan antarabangsa ini bagi saya tidak begitu sesuai. Ini memandangkan bahawa peperiksaan ini dia adalah bias budaya, cultural bias. Satu sebab. Maksud saya cultural bias di sini ialah siapa yang membentuk soalan-soalan dalam peperiksaan tersebut. Ya? Tidak boleh dinafikan bahawa soalan-soalan yang dibentuk itu akan sedikit sebanyak dipengaruhi oleh nilai, budaya, pandangan di mana siapa yang membentuknya. Ya. Yang kedua, kebanyakan semua soalan-soalan tersebut adalah di dalam bahasa yang agak bukan asing, tapi kita tidak begitu fluent, kita tidak begitu mahir dalamnya. Bayangkan budak-budak Form 2 ya, di sekolah kita yang rata-ratanya tidak begitu mahir dalam bahasa Inggeris. Sekarang dia nak menjawab soalan yang kesemuanya dalam bahasa Inggeris. Tentulah istilah yang digunakan, ya, itu kadang-kadang pelajar-pelajar kita tidak begitu familiar. So ini memberi kesan kepada prestasi mereka. Begitu juga dengan aspek sampling, persampilan pelajar yang dipilih untuk menduduki peperiksaan itu juga ada sedikit sebanyak memberi kesan kepada
prestasi keseluruhan pelajar-pelajar kita dan juga mungkin ada perkara-perkara lain lagi yang. Jadi kalau kita semata-mata nak bergantung atau berasaskan kepada sistem kepada peperiksaan antarabangsa ini, bagi saya tidak begitu tepat. Kita perlu memikirkan perkara-perkara lain lagi seperti prestasi guru, kualiti guru yang kita hasilkan, ya. Adakah guru dalam konteks sampai ini masih lagi menggunakan kerangka pemikiran yang lama dalam menghadapi sesuatu yang baru, ya? Jadi kalau dia masih lagi menggunakan kerangka pemikiran yang lama untuk menangani isu ataupun satu inovasi yang baru, sudah tentu satu, dia akan mengambil masa yang lama untuk melaksanakannya. Yang kedua, mungkin dalam proses itu mereka akan discouraged, ya, disebabkan oleh mereka terpaksa bekerja lebih untuk menangani inovasi tersebut, ya. Dan yang ketiga, ada kemungkinan guru-guru ini akan merasa tidak relevan, ya, dalam konteks transformasi yang diperkenalkan itu. Saya sampai sekat itu dulu, ya, untuk yang pertama. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bro, di atas analisis diberikan tadi. Kalau saya boleh tangkap apa yang Prof sebut tadi, ialah perubahan dalam sistem penafsiran kita ini berpandukan kepada falsafah pendidikan yang menekankan soal insan yang holistik itu. Jadi kalau sebelum ini penafsiran kita berdasarkan kognitif semata-mata, iaitu keupayaan akademik dia. Tapi bila kita merubah, tidak ada lagi UPSR dan gantikan pendidikan berdasarkan sekolah, begitu juga PT-TRI juga tidak diadakan. Penafsiran kita lebih kepada apa yang Prof sebutkan tadi, beberapa aspek lain, seperti soal amali, soal personality, sosial pelajar dan sebagainya. Ini memberi satu maklumat yang banyak kepada pelajar, cuma kepada sekolah, pada pihak kementerian, isunya ialah bagaimana maklumat itu diuruskan. Dan bila kita bercakap pasal isu, berkali ada banyak isu yang kita akan sambung selepas ini, termasuklah soal persediaan guru dan sebagainya, kekurangan motivasi kalangan guru untuk melakukan transformasi tadi. Dan aspek yang menarik juga saya akan minta Prof tekankan lebih lanjut selepas ini ialah berkenaan dengan nilai tadi. Dan sebelum itu kita akan beralih kepada tetamu kita yang kedua, iaitu Dr. Anwar. Dalam rangka tadi kita bercakap tentang falsafah pendidikan kita itu. Dalam masa yang sama, isu yang kita hadapi sekarang ini ialah kekurangan minat pelajar untuk menyambung pengajian ke peringkat institusi pengajian tinggi. Adakah ini satu realiti dan adakah ini refleksi kepada gagalnya kita menzahirkan hasrat dalam falsafah pendidikan itu? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sri selaku yang saya harapkan dan hormati Datuk Tuan dan juga rakan-rakan akademik yang lain. Baik, sebelum saya nak jawab soalan daripada Dr. Sri, izinkan saya 1 minit 2 minit awal untuk menyusun kembali soalan asas kepada perbincangan kita adalah sebenarnya kita di mana dalam sistem pendidikan. Sebab seperti yang disebut oleh Datuk Osman tadi, kita berada di dalam keadaan yang berbagai-bagai, bagai gejolak yang berlaku dalam sistem pendidikan kita, isu dan sebagainya. Baik, yang pertama sekali, kita merdeka lebih 65 tahun. Dan sama ada kita sedar atau tidak, sebagai pemerhati pendidikan, saya sudah melihat bahawa kita sudah melalui 3 fasa kepada sistem pendidikan negara. Di mana kita kena tahulah kedudukan kita. Yang pertama, fasa pertama daripada kita merdeka ataupun sebelum merdeka tahun 1956 sehinggalah tahun 1982-83. Waktu itu kita panggil sebagai fasa pembinaan sistem pendidikan negara. Kalau kita masih ingat lagi tahun 56, laporan Razak membina sistem. Kita memperkenalkan ataupun bersetuju untuk ada sistem pelbagai aliran. Kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kita melaksanakan berbagai-bagai usaha untuk memantapkan atau membina satu sistem pasca penjajahan.
kita ada laporan Rahman Talib 1960, itu juga dengan Akta Pendidikan 1991. Rahman Talib ini menarik sebab untuk pengetahuan itu saya sekarang ni sedang mengumpulkan bahan-bahan berkaitan dengan persona ini, Rahman Talib ini, untuk dijadikan buku. Dan Rahman Talib ini menarik sebab dia menjadi Menteri Pelajaran selama 2 tahun, 60 sampai 62 saja. Tapi dalam tempoh 2 tahun tu, dia telah menghasilkan satu laporan Rahman Talib 1960, kemudian Akta Pendidikan 1961. 2 tahun jadi Menteri Pendidikan, 2 benda besar yang telah merombak ataupun merencanakan sistem pendidikan negara sampai hari ini. Jadi bukan soal pendek atau panjang perkhidmatan sebenarnya, sejauh mana keupayaan seseorang pemimpin pendidikan itu yang akan menentukan hala tuju. Dan kita tahu Rahman Talib ni antara peranan besar dia adalah berjaya menjadikan sebahagian besar daripada sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah menengah, menjadi sistem dalam sistem pendidikan kebangsaan yang kita panggil sebagai sekolah menengah jenis kebangsaan sekarang ini. Kemudian sampai tahun 82 itu, laporan kabinet dan sebagainya, itu adalah fasa pembinaan sistem pendidikan negara. Dan kita bersyukur kerana kita ada pemimpin-pemimpin pendidikan yang waktu itu memahami tentang keperluan membina satu sistem pendidikan negara selepas merdeka. Tahun 83 kita ada KBSR, kurikulum baru, sehinggalah tahun sekitar 2006 ataupun 1996. Waktu itu adalah waktu pengukuhan sistem pendidikan negara. Kita ada kurikulum baru sekolah menengah, sekolah rendah, kita ada kurikulum bersepadu sekolah menengah, kita ada Akta Pendidikan 1996. Semua itu adalah proses pengukuhan sistem yang telah kita bina sebelum itu. Selama 25 tahun sebelumnya kita bina sistem. Selepas itu daripada 83 kita mengukuhkan sistem mengikut acuan kita sendiri. Itu yang selalu disebut. Mengapa acuan sendiri? Sebab kita mula mewujudkan sistem peperiksaan kita sendiri, SPM menggantikan MCE dan sebagainya, kurikulum daripada penggubal, pakar-pakar pendidikan kita sendiri dan sebagainya. Daripada tahun 1996, kalau kita masih ingat, kita ada Akta Pendidikan 1996, sehinggalah tahun 2025 ini, kita panggil fasa kemajuan, fasa perkembangan, fasa baru kepada sistem pendidikan negara. Tahun 96 Akta Pendidikan, kemudian kita ada PIPP, kita ada PPPM yang akan tamat 2025. PIPP adalah dokumen yang telah diterajui oleh Datuk Seri Syamuddin. Yang pertama kali secara resminya kita bercakap soal pendidikan berkualiti. Kalau kita buka dokumen PIPP itu, kita akan jumpa istilah pendidikan berkualiti berulang kali. Dan kemudian telah diterjemahkan lagi di dalam PPPM 2013. Baik, fasa kemajuan ini bermula daripada tahun 19 PIPP ini dan seterusnya itu. Kita lihat dan kita bercakap soal pendidikan berkualiti. Disebut oleh Datuk Osman tadi pendidikan berkualiti. Dan hari ini kita bercakap soal pendidikan berkualiti yang sekarang kita tengah berpetikaikan, kita tengah berbincang, kita tengah berdialog dan berbagai-bagai acara berkaitan pendidikan itu adalah kerana kita bercakap soal pendidikan berkualiti. Pada awal dulu, fasa pertama kita bercakap akses pendidikan. Kita nak anak-anak kita pergi sekolah tu. Kita tak bercakap kualiti waktu itu. Asalkan anak pergi sekolah, jangan ada yang keciciran. Dibina sekolah-sekolah, kalau kita tengok tahun 60-an, 70-an, dibina sekolah-sekolah di pendalaman, daripada kayu pun tak apa. Asalkan anak ada pendidikan pada waktu itu. Hari ini kita tak bercakap lagi tentang akses pendidikan. Kita sudah mencapai hampir enrollment penuh. Maksudnya hampir semua anak-anak kita di negara kita ni, warga negara, rakyat negara kita ni telah mendaftar ke sekolah. Jadi isu akses pendidikan itu tidak menimbulkan masalah. Tetapi sekarang kita bercakap tentang pendidikan yang berkualiti. Kita bercakap tentang isu sekolah daif misalnya. Kita bercakap tentang isu kurang prasarana. Yang amat berhormat pada Menteri sini menyebut tentang Port Dickson bagaimana tandas sekolah yang begitu daif. Kawasan beliau pada waktu itu. Dan sekolah kita memang kebanyakan kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat menduga citakan. Terutamanya sekolah pedalaman. Kita juga cakap soal makmal, nanti kita akan cakap pasal STEM. Makmal sekolah juga berhadapan dengan masalah sebenarnya. Ramai sebenarnya murid-murid yang mengeluh kerana di makmal yang membuat uji kaji adalah guru. Murid-murid menonton saja apa yang cikgu buat uji kaji itu. Tidak seperti mungkin zaman saya ataupun zaman Datuk dulu, kita yang melakukan uji kaji itu.
radasnya dan sebagainya, tapi hari ini cikgu yang buat uji kaji, jadi pelajar hanya menyalin dalam buku dapatan daripada hasil daripada. Jadi bagaimana kita nak bercakap soal minat sains kalau tabung uji pun tak boleh pegang kan, nunu bensin pun kita tak boleh nak petik buka, tak boleh. Jadi saya fikir tahun 1996 dan ke atas ini kita bercakap dan kita memperjuangkan tentang pendidikan berkualiti. Dan tentu banyaklah definisi pendidikan berkualiti ni, OECD, UNESCO, malah kita sendiri dalam PIPP pun memberi definisi tentang konsep pendidikan berkualiti. Termasuk jugalah sebahagiannya adalah konsep pentaksiran yang memberi makna kepada pembelajaran murid-murid. Jadi itu yang pertama, kita kena tahu di mana kedudukan kita. Yang kedua berkaitan dengan soalan daripada moderator adalah tentang minat pelajar dalam pembelajaran dan apa kesannya kepada usaha mereka untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Baik. Apa yang kita akan alami selepas ini, selepas 2025 adalah satu fenomena yang mungkin baru kepada sistem pendidikan negara yang kita panggil sebagai pendigitalan pendidikan. Istilah ini lama dah kita guna, pendigitalan pendidikan, tetapi percayalah bahawa selepas 2025 ni banyak amalan-amalan pendigitalan itu akan memberi pengaruh kepada sistem pendidikan negara kita. Hari ini pun anak-anak kita pun hampir semuanya dah mahir tentang media sosial dan sebagainya. Mereka juga boleh melihat apa yang mereka ingin tahu di dalam Google dan juga YouTube dan sebagainya. Skandal ChatGPT dan jadi pendigitalan pendidikan ini akan menjadi cabaran baru kepada sistem pendidikan negara. Kita akan masuk ke fasa yang keempat, daripada fasa pembinaan kepada fasa pemantapan ataupun pengukuhan kepada fasa kemajuan pendidikan berkualiti. Kita akan masuk ke fasa empat, iaitu fasa pendigitalan pendidikan yang akan menggabungkan semua ini. Malah mungkin sekolah pun, mungkin sebahagian daripada elemen-elemen sekolah pun dah mungkin tidak relevan lagi dalam tempoh 10-15 tahun. Hari ini universiti pun sebahagian besar pelajar mohon supaya online learning. Mereka nak buat kuliah secara online. Mereka request kepada pensyarah, boleh tak kami buat secara online. Ini menunjukkan bahawa benda ni akan trickle down, dia akan sampai ke bawah. Bahawa pembelajaran yang fleksibel, kurikulum yang fleksibel, guru multitasking itu akan menjadi penting. Sistem pentafsiran yang berterusan itu akan menjadi satu amalan biasa. Dan kalau kita masih lagi seperti yang Datuk Osman kata tadi, kita rigid, kita masih menggunakan amalan-amalan lama, maka kita akan berhadapan dengan masalah itu. Jadi mengapa murid-murid kita, sebahagian bukan semua, sebahagiannya tidak minat ataupun kurang, hilang motivasi untuk belajar. Ada beberapa faktor lah kalau kita melihat pada penelitian ataupun kajian-kajian berkaitan dengan motivasi, minat murid terhadap pendidikan. Ini ada banyak faktor. Yang faktor yang paling besar yang melibatkan dasar adalah murid akan hilang minat, hilang motivasi untuk belajar bila dia tidak ada kemahiran asas. Yang paling asas, yang paling basic. Kalau dia tidak ada kemahiran membaca, menulis, mengira yang baik, tetapi dia naik ke tingkatan satu, sekarang ni kita ada satu situasi, ramai murid-murid di tingkatan satu yang tak boleh membaca dengan baik. Ini yang dimaklumkan oleh guru-guru. Jadi guru-guru tingkatan satu menerima murid-murid ini, mereka dengan andaian akan memulakan pengajaran. Misalnya kalau kita buka buku sejarah tingkatan satu tu teks je, banyak teks. Jadi kalau dia tak boleh membaca dan menulis dengan baik, bagaimana dia nak belajar sejarah dengan baik? Kalau dia tidak boleh mengira dengan baik, bagaimana dia nak buat matematik di tingkatan satu dengan baik? Jadi apabila dia tidak menguasai kemahiran asas, perkara yang akan berlaku pada adalah motivasi dia akan menurun. Dia rasa kurikulum tu sukar, kurikulum tu susah, kurikulum tu dia tak boleh nak ikut, disebabkan oleh dia tidak ada kemahiran itu. Sebab itu dalam sistem pendidikan, kalau kita lihat apa yang berlaku selepas pandemik, di banyak negara, di negara maju, di Skandinavia dan juga Eropah, apa perkara yang mereka mula lakukan apabila post pandemik itu berlaku ataupun tindakan segera? Tindakan segera mereka adalah memastikan tidak ada murid sekolah rendah yang tidak mahir membaca, menulis, mengira. Ini yang mereka lakukan dulu sebelum benda lain. Mereka pastikan 2 tahun itu ada tak murid-murid di negara mereka yang menghadapi masalah 3M ini, 3R ini. Dan selepas itu barulah mereka mula mengajar ataupun melakukan pembelajaran semula. Kita tak. Kita kalau masih ingat lagi apabila selesai pandemik itu, kita terus masuk sukatan mengajar terus. Tanpa mengambil kira keadaan, musibah ataupun bencana yang dihadapi oleh murid-murid, khususnya murid-murid di tingkatan tahun 1, tahun 2, tahun 3. Kita dapati memang ramai murid-murid tahun 1, tahun 2
Misalnya budak pelajar tahun 1 tahun 2020, kohort 2020 dia masuk, kemudian baru masuk 2 bulan, Januari, Februari, Mac, COVID. Cuti 2 tahun ni. Jadi 2 tahun dia tak tahu membaca, tidak ada latihan membaca menulis mengira. Kemudian dia naik, bila sekolah dibuka, dia naik ke tahun 3. Tahun 3 dia tak boleh baca. Seolahnya dari segi kemahiran membaca dia, atau kemahiran 3M dia masih lagi di tahun 1. Tapi dia di tahun 3. Tahun 4 itu sepatutnya menjadi tahun 2 dia. Dari segi kemahiran, usia pembelajaran. Ya. Jadi ini yang berhadapan dengan masalah. Jadi yang pelajar tingkatan 1 sekarang, okay, yang akan datang ni, maksud dia dari segi umur pembelajaran dia masih tolak 2 tahun lah. Maksud dia kalau dia tingkatan 1 sepatutnya dia punya kemahiran tu macam pelajar tahun 5 lah. Itu dari segi pembandingan umum lah yang boleh kita buat. Jadi yang tu yang pertama, mengapa tak minat belajar. Yang keduanya tentulah seperti yang disebut oleh Datuk juga tadi adalah berkaitan dengan kaedah guru, cara guru. Tapi bila saya sebut cara guru ni, kita tak boleh salahkan guru. Saya dalam banyak perkongsian saya selalu melihat, saya juga adalah seorang guru dulu. Mengajar di sekolah pendalaman di Sarawak. Saya dapat melihat kedaifan sekolah dan bagaimana anak-anak struggle nak pergi sekolah, ibu apa yang bersusah payah kumpul duit nak hantar anak pergi sekolah ni, saya nampak dan kita bantu. Apabila cikgu cuba untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan murid-murid. Sebab elemen pembelajaran di peringkat sekolah rendah, dia anak-anak ni dia punya aspirasi pendidikan dia tak jauh. Dia tak bercakap soal kecemerlangan akademik sebagaimana anak-anak di universiti ataupun anak-anak di tingkatan 5 melihat kecemerlangan akademik. Anak-anak sekolah rendah ni motivasi untuk dia pergi sekolah adalah bermain, berseronok dengan kawan-kawan. Elemen fun itu adalah motivasi utama dia. Kemudian kebimbangan, ketakutan dia supaya dia tidak dapat markah yang tinggi, itu juga motivasi dia. Dia takut mak ayah dia marah dia. Tetapi kita dah buang elemen kebimbangan, kesan itu, tidak ada exam. Jadi satu perkara mengapa dia nak pergi sekolah sekarang adalah untuk fun, untuk seronok, berkawan, bermain, belajar sambil bermain. Tetapi kalau guru di sekolah yang sepatutnya mengamalkan pedagogi yang menyeronok sesuai dengan umur murid, tidak ada peluang itu disebabkan oleh masalah yang kita semua tahu, kelas yang terlalu besar, sukatan pelajaran yang terlalu banyak. Padat ni, kalau kita tengok tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni sebenarnya padat. 190 hari tu waktu sekolah setahun tu yang diperuntukkan oleh kepada guru tu memang tak cukup. Tolak lagi hari-hari yang kita buat perayaan, lebih kurang dalam 15 ke 20 hari itu penuh dengan hari perayaan lah. Berbagai hari perayaan termasuk sambutan hari raya lah dan sebagainya. Jadi tak cukup. Jadi apa yang berlaku adalah cikgu terpaksa menghabiskan sukatan dia. Dia terpaksa meninggalkan dulu elemen keseronokan pembelajaran. Dia terpaksa menfokuskan kepada menghabiskan silibus. Dan dia pun tak sempat nak memastikan semua murid-murid dalam kelas dia yang 45 orang tu dapat memahami ataupun menguasai apa yang dia ajar. Jadi itu elemen yang kedua. Guru terikat kaki tangan dia untuk menjadi seorang guru yang benar-benar memberi manfaat yang terbesar kepada keberkesanan pembelajaran disebabkan oleh setting kita. Bukan salah cikgu tu, tapi setting kita. Kurikulum kita, prasarana kita, bilangan murid dalam kelas kita, banyak program-program. Alhamdulillah lah sekarang ni YB Fazlina dia dah bagi ketetapan tak boleh buat program yang tak ada impact kepada sekolah. Ini betul. Dulu macam-macam program. Kadang-kadang cikgu tak masuk sekolah berhari-hari kerana berbuat persiapan untuk program dan sebagainya. Saya pun terlibat juga dulu jadi cikgu. Jadi kadang-kadang kita terlibat dengan berbagai jawatan kuasa dan fokus kita untuk menyiapkan program tu. Jadi kadang-kadang kita masuk kelas tu kita tak mampu nak buat yang terbaik sebab kita ada banyak lagi beban-beban yang lain. Itu yang kedua. Terima kasih. Yang ketiganya, mengapa murid-murid dan ramai yang kurang, hilang motivasi pembelajaran. Kita sebut pasal pentafsiran. Dr. Osman tadi sebut pasal betul. Pentafsiran PBS ataupun sekarang ni yang lebih fokusnya adalah pada PVD lah. PBS ni yang PASJ, JK dan psikometrik ini tak ada isu sebab dia setahun sekali je buat dia ataupun 2 tahun sekali. Tapi yang menjadi isu yang banyak dalam sistem pendidikan adalah PBD. Baik, bila kita nak laksanakan PBD ni, kalau kita tahu bahawa PBD ni kita ambil pada negara maju lah. Sebab negara maju ni dia nak supaya ada holistic education, dia nak supaya pendidikan itu bukan hanya membina akademik tapi juga membina perkara lain.
menariknya kita sebenarnya pemikiran itu dah ada awal lagi. Seperti yang Datuk Osman sebut, falsafah pendidikan kita tu dah holistik dah cantik. Jerinya, jasmani, emosi dah ada. Penekanan kepada jasmani ada dalam falsafah. Emosi ada dalam falsafah. Kerohanian, adab, akhlak ada dalam falsafah. Intelektual ada. Maksudnya semasa pemimpin-pemimpin kita atau pakar-pakar kita pada tahun 80-an menggagaskan falsafah pendidikan negara itu, mereka sangat memandang jauh ke depan. Sebelum kita mengambil PBD, falsafah itu sendiri sudah memenuhi semua maksud dan tujuan pentaksirian bilik darjah. Itu menariklah. Saya setuju dengan Dr. Osman. Falsafah itu sebenarnya relevan lah. Relevan. Dia sangat fleksibel, dia relevan, dia sesuai kepada walaupun masa yang dibina itu sudah tahun 89 diwartakan, sekarang dah sudah berapa puluh tahun. Baik. Bila kita laksanakan PBD, apa masalah dia? Masalah dia, PBD itu kita ambil daripada negara maju. Okay. Adakah ini solid daripada negara maju? Tidak. Pelaksanaan yang kita panggil sebagai PBD itu sebenarnya sudah wujud dalam masyarakat kita. Kalau kita pergi sekolah pondok pun PBD. Tuan guru kan, kalau dia duduk dengan murid baca Al-Quran di depan dia dengar murid tu baca, dia betulkan pembacaan, dia tegur murid tu kan. Tapi dia tak adalah sistem key in data semua tu. Tapi dia memang melaksanakan PBD. Pentafsiran dalam bilik darjah, tidak ada perpisahan lain. Dia tengok murid, dia nasihat murid, dia berotan murid, dia buat semua. Itu adalah PBD. Di dalam amalan kita di sekolah pondok, sekolah mengaji Quran dan sebagainya. Tapi yang kita cakap sekali adalah PBD yang dibawa daripada barat, yang bersifat yang sistematik. Maksudnya ada key in data, ada rubrik dan sebagainya. Amalan dalam melaksanakan PBD ini, saya sentuh sikit Datuk Osman itu. Mengapa murid jadi tak suka ni? Sebab salah satu sebab PBD ini juga. Dalam PBD ni, kalau nak laksanakan, dia ada 4 ciri yang dia kena penuhi dulu. Baru dia boleh laksanakan PBD secara berkesan dan baru murid seronok bahawa itu dah betul-betul. Yang pertama sekali, untuk melaksanakan PBD, kurikulum mesti fleksibel. Kalau kurikulum rigid, cikgu tak boleh buat aktiviti. Sebab flexibility kurikulum akan pergi kepada ciri yang kedua. PBD adalah berasaskan aktiviti di dalam bilik darjah. Jadi cikgu menilai murid tu aktiviti membaca ke, bermain ke, bekerja dalam kumpulan ke, aktiviti perbincangan ke, penyelesaian masalah ke. Semua berlaku dalam bilik darjah. Maksudnya PBD itu menjadi berkesan. Data dia menjadi data yang baik apabila cikgu dapat melihat aktiviti murid dalam bilik darjah. Tapi kalau kelas tu cikgu mengajar chalk and talk, kemudian cikgu nak bagi penilaian pada murid daripada minit pertama sampai minit 40 diam. Bagaimana kita nak bagi penilaian dalam PBD tu? Tak boleh. Jadi dia mesti murid tu melakukan aktiviti. Bercakap, berbual, melompat ke, menulis di papan hitam ke. Jadi kita boleh nampak aktiviti murid. Jadi berasaskan aktiviti itu barulah PBD itu dapat dilaksanakan dengan data itu dapat memberi manfaat kepada murid itu. Itu yang pertama. Yang kedua, fleksibel kurikulum. Yang kedua, berasaskan aktiviti. Yang ketiganya, nak melaksanakan aktiviti, kita terikat dengan bilik darjah yang tak boleh ramai. Kalau dalam kelas kita, kelas yang standard yang dibina tahun 80-an ni, kita isi dengan 45 orang. Kalau di Sarjana Putra tu ada sampai 50 lebih tu. Satu kelas. Saya masuk murid yang belakang tu, kursi dia tu dengan dinding dah melekat dah. Tak boleh bergerak dah. Jadi kalau nak bergerak celah-celah lorong tu pun kena tolak sikit meja dah. Padat. Jadi dalam kelas yang padat tu bagaimana nak buat aktiviti? Aktiviti bagaimana bentuknya yang kita boleh buat dalam kelas yang terlalu padat. Tapi PBD di negara barat, kelas dia 25 orang, 20 orang. Malah ada negara di Belanda misalnya, mereka target sekarang ni 16 orang satu kelas. Mereka kata 16 is the best kelas. Jadi kita kelas 45 orang, kita nak buat PBD. PBD berasaskan aktiviti. Di negara maju buat PBD tapi kelasnya 20 orang. Kurikulum dia fleksibel. Jadi tentulah berbeza. Pelaksanaan akan berbeza, datanya akan berbeza dan sebagainya. Dan akhir sekali, ciri yang keempat lah, nak melaksanakan PBD, orang yang diberi kuasa ataupun orang yang mempunyai bidang kuasa untuk melaksanakan PBD itu adalah guru. Guru mesti ada otonomi. Macam mana juga kita pergi jumpa doktor ada otonomi untuk cek kita, bagi tahu kita apa penyakit kita dan sebagainya. Sama juga di sekolah, kalau kita nak laksanakan PBD, otonomi itu mesti pada guru. Orang di luar bilik guru, pegawai, dia tak boleh nak ganggu apa yang cikgu bagi. Kalau cikgu bagi TP1 sebab murid tidak tahu membaca,
Satulah. Dia tak boleh kata cikgu tak boleh bagi TV 1 cikgu, kena bagi TV 3. Nanti sekolah kita dapat nama buruk cikgu. Semua murid ramai sangat ni tak tahu baca. Tak boleh sebab TP itu ada PBD itu adalah otonomi guru. Kalau kita tak bersedia memberi otonomi kepada guru untuk melaksanakan PBD, kita jangan buat PBD sebab ia akan menyebabkan data yang dikutip itu adalah data yang sukar untuk kita pegang dan kita percayai. Sebab tu PBD nak laksanakan ni, kita kena ada setting dulu. Kita kena ada persiapan dulu. Macam kita nak mengembara, kita kena ada dulu benda yang kita nak buat. Kita tak boleh terus pergi macam tu tanpa persiapan. Sekarang ni, apa yang berlaku sekarang ni adalah persiapan tu kita tak cukup. Bukan maksud idea tu tak bagus. Idea PBD tu bagus. Saya sokong dari awal PBD ini. Tetapi perancangan, persiapan, persediaan kita itu mesti lengkap. Sebab kita tak boleh jadikan murid-murid kita bahan kaji, bahan uji kaji kan. Kita buat separuh, kita tambah. Buat separuh, tambah. Itu yang menyebabkan ramai ibu bapa marah. Bila anak dia kata, asal anak dia tak belajar ni, motivasi belajar tak ada dan sebagainya kan. Sebenarnya bukan anak dia tak belajar, tetapi info tentang PBD itu tak sampai pada dia secara macam dulu. Dulu anak dia dapat grade A, grade B, grade C, dia nampak matematik A, dia happy. Dia dapat info, dia puas hati kan. Tapi hari ni, grade tak ada. Yang dapat adalah satu rubrik. Tahu, tak tahu. Jadi dia tak, parents tak faham bagaimana nak menterjemuhkan semua rubrik ni dalam konteks pencapaian akademik. Sebab tu hubungan antara guru dengan ibu bapa, bila kita nak buat PBD ni, hubungan tu sangat rapat. Partnership tu sangat kena rapat. Kalau tidak, PBD itu dia jadi macam data, dia hantar terus ke data PBD, dia hantar ke PPD, PPD hantar ke JPN, JPN hantar ke KPM, kemudian KPM simpan. Sebab dia tidak digunakan untuk memulihkan ataupun buat intervensi di peringkat sekolah. Jadi ini antara perkara awal lah yang saya boleh kongsikan mengapa kita berhadapan dengan isu ramai murid tak gembira, tak seronok dan sebagainya. Dia ada kaitannya dengan dasar dan juga cara kita melaksanakan pendidikan. Terima kasih Dr. Noah. Dia daripada penjelasan tadi kita dapati semacam sistem penafsiran khususnya PBD ini dibuat secara serentak macam one size fit all sehingga ramai yang mengkaji, kawan-kawan saya kaji perkara ni macam ditimbulkan tadi. Kalau dulu ibu bapa dapat guide anak-anak ni tentang apa nak buat, nak belajar dan sebagainya. Masa kini mereka tak tahu nak guide macam mana. Jadi kesannya terutama kalau kelas menengah dia tak ada masalah. Kalau mak ibu bapa yang kelas menengah dia tahu mana subjek nak bimbing dan sebagainya. Tapi kalau bagi B40 tu, mereka kehilangan punca. Dan ini kembali kepada pengukuran nilai kita tadi. Saya nak balik kepada Prof. Osman. Terima kasih sebelum itu kepada Prof. Anwar, Dr. Anwar kerana penjelasan cukup baik tentang realiti yang berlaku dalam perubahan penafsiran yang kita lakukan dan bagaimana dia menimbulkan minat, kurang minat terhadap pelajar untuk meneruskan mengajar pada peringkat tinggi. Kembali kepada Prof. Emeritus Datuk Dr. Osman. Bila kita bercakap pasal nilai tadi, pasal falsafah tadi, pasal insan. Kalau insan ini kita diberi kepahaman, apabila kita dapat melahirkan manusia yang dapat menggunakan lidahnya dengan baik, menampilkan perilakunya baik. Tetapi untuk manusia ni dia memerlukan lebih daripada itu, iaitu kecerdikan dan juga kemahiran untuk meneruskan kehidupan, membangun keluarga, masyarakat dan sebagainya. Dalam konteks kita ini, bagaimana, apakah prioriti itu? Kalau untuk lebih jelas, kalau saya bandingkan dengan sistem pendidikan di Asia Timur, China khususnya, ada semacam satu konsensus. Sistem pendidikan China dibina di atas falsafah. Prinsipnya ialah yang pertama, menghasilkan pelajar yang mempunyai keazaman yang tinggi. Yang kedua, pelajar yang mempunyai ketekunan, ketabahan. Semua ini memerlukan satu sikap yang menghendakkan dia belajar, sebab belajar itu menjadi satu anak kunci kepada kejayaan dalam kehidupan dia. Dalam falsafah kita ni, kita cakap pasal holistik dan sebagainya. Kalau kita nak mudahkan dalam konteks tadi tu, banding dengan falsafah pendidikan di Asia Timur tu, bagaimana kita boleh jelaskan? Prof. Ya, terima kasih Dr. Asri.
insan yang bersepadu, menyeluruh dan seimbang ini tidak boleh kita capai dalam satu pengajaran atau dalam satu semester atau dalam satu tahun. Dia perlu dibangunkan, dikembangkan secara berterusan daripada pendidikan awal sehinggalah mereka tamat pendidikan itu. Di situ usaha berterusan, itu sebabnya dalam falsafah pendidikan itu yang menekan kepada usaha berterusan untuk melahirkan insan yang seimbang dan holistik. Jadi usaha berterusan di sekolah ini perlulah daripada awal sehinggalah ia tamat persekolahan. Dan bila tamat persekolahan di situ, dia sudah menjadi insan yang seimbang. So ia mengambil masa. Kan? Jadi ini perlu difahami oleh banyak kita bahawa ia perlu dibina secara berterusan dan mengambil masa yang lama untuk membinanya. Satu lagi nilai yang penting juga saya kira terutama pasca pandemik ini yang juga terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita ialah nilai kesejahteraan, well-being. Well-being ini kalau kita lihat terutama sekali lepas pasca pandemik ini atau kita masih belum lagi keluar daripada pandemik ini, masih lagi dalam pandemik. Kalau kita lihat kanak-kanak atau murid-murid yang telah melalui pengalaman pandemik ini, KPK ini, ya, sepanjang 2 tahun ini. Ramai di antara murid-murid kita yang mengalami trauma. Mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana ahli keluarga mereka, mungkin ibu bapa mereka, mungkin abang mereka, mungkin adik mereka, mungkin kawan mereka terkorban disebabkan oleh COVID. Dan ini memberi kesan kepada minda mereka, kan, pada emosi mereka. Jadi pendidikan pasca COVID ini perlu mengambil kira aspek kesejahteraan mental pelajar ini, mental well-being pelajar-pelajar, mental health pelajar-pelajar ini. Kalau tidak, kalau kita terus menyampaikan maklumat, menyampaikan pengajaran, ya, mereka tidak bersedia untuk pendidikan selepas COVID ini harus mengambil kira perkara itu. Kalau kita nak betul-betul menyampaikan pengajaran pelajaran dengan berkesan. Kerana kesejahteraan itu kita bukan, itu sebabnya dari dulu lagi sampai sekarang kita masih lagi bercakap tentang kesejahteraan pelajar. Kesejahteraan mental, kesejahteraan fizikal, kesejahteraan emosi. Ya, untuk kita membina insan yang seimbang tadi. Ya. Jadi oleh kerana itu, pertama sekali pelajar perlulah mempunyai minat yang tinggi dalam pendidikan di sekolah. Ramai pakar pendidikan masih lagi mempersoalkan tentang what worth learning in school. Apakah faedahnya, apakah nilainya belajar di sekolah. Kan dalam konteks sekarang ini, dalam perkembangan digital sekarang ini, kalau kita lihat, pelajar-pelajar boleh mendapat, kalau setakat dapat maklumat, ya, mereka boleh dapat dalam pelbagai cara. Kan? Mengapa di sekolah saja, kan? So, pelajar, kalau kita lihat juga media-media sosial, kaji balik, ramai pelajar-pelajar kita yang mempersoalkan tentang apa gunanya mereka belajar di sekolah. Kalau setakat mendapatkan maklumat, banyak sumber yang mereka boleh capai. Ya. Satu aspek penting yang saya kira dalam konteks pedagogi sekarang ini ialah murid mestilah dapat melihat kaitannya di antara apa yang mereka belajar di sekolah dengan aplikasinya di luar sekolah. Barulah dia dapat melihat berguna dan tak bergunanya maklumat yang mereka pelajari di sekolah. Maknanya it is beyond classroom, melampaui bilik darjah. Sekarang ini mudah.
Kita ada bahan-bahan digital yang boleh kita gunakan beyond classroom. In fact, learning sekarang ni is beyond classroom. Ya. Jadi, barulah pelajar dapat melihat kebergunaannya apa yang mereka belajar di sekolah itu dengan kehidupan mereka seharian. Ya. So, dalam konteks sekarang ini kita lihat pedagogi yang guru nak ubah, nak buat inovasi dan sebagainya, mesti memikirkan 4 aspek ini, 4 elemen. In any pedagogical innovations, these 4 elements mesti diberi pertimbangan. Yang pertama, bagaimana kata Dr. tadi, ialah flexibility. Technology is about flexibility. We have to be flexible. Kerana teknologi cepat berubah, pengetahuan cepat berubah. Kalau kita stick to one size fits all, kita akan ketinggalan. So we must think about how flexible is our innovative activities itu. Ya, untuk kita menyesuaikan dengan perubahan yang pantas ini. Yang kedua, dari segi interconnectedness-nya, kesaling kaitan. Ya. Antara apa yang dipelajari dalam kelas dengan apa yang berlaku di luar kelas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau setakat belajar apa yang ada dalam kelas, pelajar tak boleh mengaitkan dengan apa yang dalam kehidupan sehari, maknanya pembelajaran itu tidak berkesan. Tak ada makna. Ya? Dia mesti melihat kesaling kaitan antara apa yang berlaku dalam kelas dan apa yang berlaku di luar kelas dan dunia seluruhnya. Dan yang ketiga ialah elemen contextualization. Elemen konteks, contextual. Setiap inovasi dan transformasi pendidikan itu mesti memikirkan konteks di mana ia berada. Tak mungkin efektif, inovatif pedagogis mungkin sesuai dalam konteks ini. Dalam konteks urban school, dalam konteks sekolah bandar. Tapi dalam konteks sekolah di luar bandar, dia mungkin tak efektif. Kerana konteksnya berbeza. So, mesti memikirkan si konteks. Dan yang keempat ialah balance, keseimbangan. Terutama sekali dalam konteks kita. Mesti seimbang daripada domain-domain yang nak kita kembangkan dalam kalangan pelajar tadi. Seimbang dari segi kognitifnya, seimbang dari segi afektifnya, psikomotornya, sosialnya. Ya? Kalau inovatif pedagogi itu tidak memikirkan keseimbangan ini, mungkin ia hanya efektif dalam meningkatkan kognitif pelajar, tapi bagaimana dengan aspek-aspek yang lain. So, dalam inovatif pedagogi perlu dipikirkan 4 elemen ini untuk kita menjadikan pedagogi itu lebih berkesan. Dan satu lagi ialah kita ambil balik apa yang kita masukkan sebagai well-being tadi atau kesejahteraan tadi. Sekarang ini kita banyak bercakap tentang kesejahteraan. Kita bukan saya bercakap tentang perkembangan pelajar, tapi yang lebih penting ialah tentang kesejahteraan pelajar. WHO mendefinisikan well-being ini, kesejahteraan ini ialah kebolehan kita membangunkan potensi pelajar, ya, mengikut minat dan bakat mereka, dan dalam masa yang sama pelajar atau individu dapat berhubung, dapat berkomunikasi dengan berkesan dengan orang lain, ya, dan dapat bekerja secara produktif dan kreatif. Dan yang lebih penting ialah dapat memberi sumbangan secara berkesan kepada komuniti di mana mereka berada. That is well-being. So, bagaimana kita nak menghasilkan pelajar yang mempunyai kesejahteraan seperti ini? Ya, sudah tentulah saya fikir kerangka pendidikan yang mementingkan one size fits all, kerangka pendidikan yang sangat menekankan examinations tidak akan dapat.
Maknanya kita perlukan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, yang lebih student-centered, yang lebih inovatif bagi kita mencapai aspek kesejahteraan pelajar. Terutama kalau kita lihat cabaran masa depan akan lebih mencabar lagi. Now kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Tahun depan kita tak tahu apa pula virus yang akan menyerang kita. Bukan gitu ya. So, therefore, aspek kesejahteraan pelajar ini perlulah saya kira diberikan penekanan supaya pelajar berminat untuk belajar, tertarik untuk belajar, dan yang lebih penting, bila talk about pembelajaran, engagement in learning itu, penglibatan dalam pelajaran itu adalah penting untuk kita kekalkan. Baik, terima kasih Prof. Saya melihat kepada penekanan baru yang diberikan berdasarkan pada konteks perkembangan kita lalui selepas COVID dan sebagainya. Ya, seluruh dunia melakukan ajakan atau perubahan ke arah itu supaya hasrat pendidikan itu menepati apa dikehendaki. Balik pada Dr. Anwar tadi. Dr. Anwar tadi bangkitkan perkara pokok yang kita bincang hari ini, iaitu dengan mitos dan realiti. Soal macam mana penyampaian pada gurunya, hasrat pihak pembuat polisinya, dan kita dapati masalah ni semacam berulang. Contoh macam infrastruktur, kemudahan itu tidak selesai kan? Sehingga kini. Itu belum lagi kita masuk cerita pasal buku sekolah sebagainya. Berpuluh-puluh tahun kita lontarkan dengan isu ini kan. Di persoalan saya ialah kita ada plan pembangunan pendidikan yang akan berakhir tahun 2025. Dan waktu plan itu diperkenalkan, kementerian masih lagi tidak disatukan, bukan dipisahkan macam Kementerian Pelajar Pendidikan dan juga Pendidikan Tinggi kita ada pada hari ini. Jadi saya ingin tahu adakah terdapat sinergi dalam plan itu dan monitoring aspek mengawal selia supaya, sebab plan ini kita tahu berpunca pada untuk menyelesaikan masalah asas yang kita hadapi. Kita bercakap tadi classroom, masa zaman saya sudah 40 orang. Guru saya masuk ke kelas, guru matematik saya kata, siapa nak belajar datang ke depan, siapa tak nak belajar duduk dekat belakang. Dan saya belajar dekat tempat pada waktu saya boleh faham sebab guru tidak boleh mengawal kelas yang begitu ramai. Dia tegur yang ni, yang lain bising, dia tegur. Jadi cara mudah supaya dia tidak ada tekanan. Dia kata siapa yang minat nak belajar datang ke depan. Saya tak salahkan dia. Jadi itu senario yang kita ada. Jadi mitos ke realiti ni. Jadi kawan saya juga ada tanya yang terlibat dengan pendidikan dengan dah lebih 20 tahun di dalam sistem pendidikan. Dia kata sekolah kita ni seumpama tempat jagaan kanak-kanak dewasa. Di mana guru-guru sebenarnya tidak ada motivasi lagi, minat lagi. Kalau dulu guru ada semacam satu jiwa patriotik, nasionalisme untuk membimbing anak bangsa ni. Tapi sekarang ni mungkin kerana apa disebutkan tadi, dengan pelbagai intervensi, ekspektasi terhadap guru, kegiatan, program dan sebagainya. Dan bila kita pindah tafsiran ini pula, sebab kalau dulu jelas macam mana nak sediakan pelajar ni selepas, kalau ambil aliran ini mana nak tuju. Sekarang ni perkara itu tidak ada. Jadi ada tak tahu guru yang bila berdepan dengan situasi, fikir baiklah dia buat perniagaan ke apa. Dan ada guru saya beritahu ada pam minyak pun. Yang guru yang ada dekat sekolah sekarang ni kerana mungkin terlekat dengan hutang lagi, jadi berkhidmat untuk teruskan. Jadi kembali kepada plan itu tadi. Saya ingin dapatkan pandangan doktor. Plan itu saya yakin berpunca untuk selesai masalah-masalah seperti kita sebutkan tadi. Dan sejauh mana doktor lihat plan itu direalisasi di kawal selia dan bagaimana untuk supaya kita pastikan sistem pendidikan kita berada di landasan yang betul supaya universiti yang sebagai penerima institusi tersupply daripada sekolah ini mempunyai satu kualiti yang bila pergi kepada universiti itu boleh teruskan. Bukan sekarang ni kita depan masalah dah tak minat dah tu. Yang masuk ke universiti juga kita lihat tahap dia cukup berbeza dengan pelajar-pelajar sebelum ini kalau kita perhatikan.
Silakan. Baik, terima kasih Tuan Sri. Baik, bercakap pasal PPPM 2013-2025. Yalah, kita rasa seronok tengok plan tu. Dokumen tu kan ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu, tebal semua. Dan bila kita baca tu, menarik. Tapi sebenarnya, kalau kita cakap tentang realiti, plan tu sebenarnya adalah plan yang mungkin kita tak mampu nak capai dengan kapasiti dan keadaan kita pada 2013. Kalau kita baca dalam plan tu, misalnya tahun 2020, semua anak-anak kita ada satu murid, satu peranti. Sebelum pandemik tu, kalau ikut plan tu, kita tak ada masalah PDPR lah. Sebab dalam plan tu ditulis satu murid, satu peranti pada tahun 2020. Dan kita tak mampu sediakan 150 ribu peranti pun sampai pandemik habis pun tak dapat penuh lagi kan. Kemudian kita juga bercakap tentang dalam plan tu otonomi guru sekolah. Sekolah diberi otonomi pada 2016 untuk menguruskan kewangan, menguruskan banyak perkara-perkara di peringkat sekolah, tak perlu rujuk kepada peringkat atas. Sampai hari ini pun kalau kita tengok nak buat aktiviti cuaca panas pun kena tunggu arahan daripada KPM. Kan? Walaupun bukan semua kawasan panas kan. Cameron Highland kawan saya kata sejuk je. Tapi sebabkan arahan dah keluar daripada KPM, semua aktiviti luar kelas tak boleh buat. Jadi anak-anak kita di Cameron Highland yang sejuk tu duduk dalam kelas tak ada aktiviti. Duduk diam sebab arahan tak boleh keluar. Jadi sama juga dengan di Sabah Sarawak lah, ada kawasan-kawasan sejuk. Jadi seperti yang Dr. Usman itu sebut, one size fits all ni memang menjadi satu cabaran bagi kita. PPPM tu kalau kita baca, dia sebenarnya bagus dari segi vision kita untuk melaksanakan satu sistem pendidikan yang disebut sebagai berkualiti tadi. Tapi dari segi pelaksanaan ni kita tak dapat buat sepenuhnya. Mengapa? Jawapannya mengapa kita tak boleh buat? Plan dah cantik, roadmap dah ada kan, semua dah ada sasaran, anjakan, aspirasi semua lengkap dalam tu. Cuma nak laksanakan, mengapa gagal? Baik, kalau kita tengok dalam sistem pendidikan kita ni, banyak benda yang telah berubah. Kurikulum misalnya, daripada KLSM kepada KBSM, KBSR kepada KSSR, KSSRM, 3-4 kali berubah kurikulum. Peperiksaan sistem pentafsiran daripada MCE, SPM, kemudian sekarang PBD berubah. Tetapi yang tak berubah satu, struktur organisasi sistem pendidikan ini tak berubah. Sekolah, pengetuanya, amalan kepengetuaan dia, PGB pengurusannya, PPD-nya, JPN-nya, KPN, kekal seperti mana zaman-zaman saya kata sebagai zaman penjajahan lagi. Itu yang diperkenalkan oleh kolonial kan. Kita mengamalkan benda yang sama. Hari ini misalnya guru tak berani kalau walaupun guru itulah pakar bidang dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Bila berbual dengan cikgu tak berani bersuara dalam mesyuarat berkaitan dengan teguran ke dan sebagainya, dianggap sebagai salah untuk guru memberikan pandangan mereka sebab sedangkan mereka pakar dalam bidang tu. Dan pandangan mereka itu adalah pandangan yang relevan sebab mereka tahu apa yang berlaku di dalam bilik belajar misalnya. Jadi kalau tanya PPPM ni, salah satu sebab mengapa dia tidak dapat dilaksanakan bukan sebabkan oleh tidak ada usaha tu, tapi disebabkan oleh kaki tangan kita diikat dengan struktur, birokrasi, sistem dan sebagainya yang tidak memungkinkan kita untuk merealisasikan apa yang ada, banyak perkara yang ada dalam PPPM itu. Sekolah daif misalnya sepatutnya selesai 2015. Telah dinatalkan dalam PPPM 2015 selesai sekolah daif ni, isu ni. Tapi sampai hari ini kita bersih cakap. Sehingga yang amat berhormat Perdana Menteri pun antara perkara yang diberi penekanan dalam bajet adalah isu sekolah daif. Itu menunjukkan betapa banyak perkara-perkara yang kita dah bincang begitu lama seperti yang Dr. Asri sebut tak selesai. Disebab oleh keadaan, struktur dan sebagainya. Apa dia punya kata kunci dia? Kata kunci adalah kita terlalu centralized. Centralization dalam pendidikan ini satu masa dulu memang bagus. Kalau penjajah kolonial memang dia nak centralized education system sebab dia mengawal pergerakan dalam sistem pendidikan. Mengapa dia ada distrik ataupun pejabat pendidikan daerah? Kerana pada tahun 1928 selepas Perang Dunia Pertama tu gerakan komunis berlaku dan salah satu tempat di mana komunisme ini berkembang adalah melalui sekolah-sekolah dan sebagainya. Mesti ada di peringkat daerah tu kawalan, pemantauan terhadap apa yang berlaku di sekolah-sekolah. Itu zaman kolonial, pemantauan. Sistem birokrasi mengawal. Tetapi apabila kita merdeka, sepatutnya kita lebih memberi otonomi, kepercayaan kepada sekolah untuk
sistem pendidikan. Kita pergilah semua negara maju lah. Sama ada di Skandinavia ke di Eropah kan, semua mengamalkan otonomi sekolah. Otonomi guru dalam bilik darjah. Guru sekolah-sekolah, malah ada negara-negara yang sekolah school board ataupun lembaga sekolah masing-masing yang melantik guru-guru. Sebab tu bila kawan-kawan saya sana, bila saya cerita pasal cikgu duka lara, dia orang kata, apa maksud duka lara tu kan? Cikgu duka lara, kita ada istilah di Malaysia ni, guru duka lara. Suami di Sabah, isteri di Kelantan. Kan tak jumpa setahun 2 tahun sekali atau hari raya je duka lara. Sebab kita amalkan sistem pelantikan guru berpusat. Mengapa tidak kita benarkan PPD ataupun sekolah membuat pelantikan guru, mengiklankan di sekolah itu. Jadi kalau guru tu ada kelayakan untuk memohon guru, jadi dia mohonlah di sekolah tu. Dan sekolah proseslah permohonan dia. Dipanggillah SPP untuk datang ke PPD ataupun sekolah untuk menjalankan temu juga. Jadi guru memohon di mana dia nak berkhidmat. Bukan seperti sekarang ni kita mengamalkan sistem tahun 70-an, guru dihantar ke tempat yang dia tak nak berkhidmat. Sebab tu baru ni kalau kita ambil guru-guru baru yang 19,000 tu, ramai yang menolak. Apabila dia dapat surat tawaran, dia dihantar ke tempat yang dia tak boleh nak pergi. Sebab kalau boleh jaga keluarga ke ataupun jaga ibu bapa ke, dia ada alasan-alasan peribadi, dia tak boleh pergi. Dan proses yang kita lakukan itu yang telah mengambil masa yang panjang itu sia-sia sahaja disebabkan oleh sistem itu tidak relevan kepada kaedah pada waktu ini. Sebab tu pelantikan guru dan proses kita boleh decentralisekan. Walaupun SPP itu masih mempunyai kuasa melantik, tetapi kaedahnya itu kita boleh decentralisekan. Sama juga kita laksanakan PBD. PBD ini adalah satu kaedah personalized learning ataupun pembelajaran secara personal, terbeza dari differential learning namanya. Maksudnya setiap individu murid itu PBD dia tak sama. Katalah misalnya murid A dapat TP1, TP3. TP3 ni fahamlah istilah dia. Murid faham apa dia baca. TP3 murid A dengan TP3 murid B, walaupun dia dapat 3, tak sama. Sebab dia adalah personalized. Dia atas diri dia sendiri. Progres pembelajaran berbanding sebelum. Jadi bila kita compare banding, lepas tu ada pula sekolah kata sekolah kami ramai murid dapat TP6, dia bangga. Kita jadi pelik bagaimana sekolah boleh anak tu masuk saja tahun 1 terus dapat TP6. So lepas TP6 dia nak dapat TP apa pula? Maksudnya kalau dia naik lagi belajar lagi, TP apa dia nak dapat? So maksudnya progress education, progress assessment ni kita tak faham konsep tu kan. Akhirnya dia telah menyebabkan banyak kekeliruan berlaku lah. Punca dia pada saya lah, punca dia lah kita dulu amalkan sistem pendidikan berasaskan peperiksaan, examination based education. Apabila sekarang ni kita dalam PPPM, sebenarnya kita tanpa kita sedar, kita sedang bergerak kepada pendidikan berasaskan pembelajaran, learning based education. Apa maksud dia? Maksud dia kalau zaman peperiksaan kita punya senjata dia adalah latih tubi, hafal, kan? Apa lagi ni drill murid-murid, sebab tujuannya peperiksaan. Salah tak? Tak salah, sebab itu kaedah dia. Kalau kita berhadapan dengan peperiksaan, kita mesti hafal, kita mesti drill, mesti latih tubi, baru dapat peperiksaan A. Bila kita dalam PPPM dan seterusnya ni, kita sudah berubah kepada learning based education. Maksudnya pembelajaran itu, pendidikan itu berasaskan pembelajaran. Apa tools dia? Tools dia bukan lagi drilling ataupun latih tubi. Tools dia adalah fun learning, exploration, penyelesaian masalah, problem based learning. Jadi murid-murid itu belajar sebab dia enjoy belajar tu. Bukan sebab dia nak hadapi peperiksaan, tapi pembelajaran itu sendiri menjadi sebab mengapa dia belajar. Keseronokan dia untuk belajar itu menyebabkan dia nak belajar. Mengapa dia nak pergi sekolah? Mengapa dia nak jumpa dengan kawan-kawan? Sebab kita hari ini cikgu nak buat penyelesaian masalah. Hari ini cikgu nak bawa kami tengok binatang di kolam. Hari ini cikgu nak bawa kami tengok satu benda baru pada dia. Jadi dia pergi ke sekolah, motivasi pendidikan dia adalah kerana dia nak belajar. Dia nak tahu benda baru, dia nak tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah, dan selepas proses pembelajaran itu dia puas hati, dia gembira. Dulu kita peperiksaan. Jadi dua landscape ni dah berubah dah. Saya ingat Dr. Osman pun sebut tadi. Landscape berubah tapi amalan itu tidak berubah. Kita masih lagi mengharapkan cikgu masuk kelas mengajar, dan kalau cikgu tak mengajar nanti dia anggap sebagai cikgu tak mengajar.
mesti cikgu tulis berapa hitam, mesti bagi kuliah dan sebagainya. Nanti takut murid balik rumah bagi tahu ayah dia, bagi tahu mak dia, cikgu tak mengajar ini. Sedangkan ini cikgu ajar aktiviti secara bermain. Tapi definisi dia tu, dia ingat belajar itu mesti cikgu cakap depan kelas. Jadi ini benda-benda yang yalah, maksudnya semua orang kena memahami dan jelas tentang perubahan-perubahan yang berlaku ni. Kalau kita masih lagi berteraskan peperiksaan, ini yang kita sekarang ni berkeliru tu. Sedangkan sistem pendidikan kita sedang beranjak kepada pembelajaran, learning. Learning itu sendiri menjadi teras kepada pergerakan pergerakan pendidikan itu, bukan lagi peperiksaan itu. Tentulah dalam learning ini ada pentafsiran. Yang tidak adanya peperiksaan, pentafsiran itu masih berjalan. Dan pentafsiran itu tidak bersifat event based. Maksudnya bukan ada event, bukan ada satu waktu, okey hari ini cikgu nak tafsir awak, tak. Maksudnya berterusan itu dia berjalan seterusnya. Dan untuk melaksanakannya mestilah cikgu itu mempunyai kemahiran, mempunyai autonomi, mestilah mempunyai sokongan, tidak ramai murid dan sebagainya. Jadi inilah perkara-perkara yang sebenarnya sedang berlaku dalam sistem pendidikan kita. Dan PPM macam saya sebut ni, dia memang baik dan sikit yang dibina itu baik, tapi sejauh mana kita mampu nak lakukan apa yang ada dalam PPM itu adalah persoalan perancangan pendidikan, pentadbir pendidikan dan sebagainya. Itu kekangan kita lah, kewangan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Wan. Tuan Wan tadi telah menyentuh dengan polisi intervensi untuk mengatasi masalah struktur. Mungkin kita akan kembali pada situ lagi pada pusingan akhir untuk macam mana kita mengisi ruang atau mencari aspek yang masih boleh kita perbaiki untuk menuju ke hadapan. Saya ingin pindah kepada Prof. Usman. Kalau dulu, ini tadi banyak kita telah bercakap berkenaan dengan perubahan dalam sistem pendidikan, kurikulum dan sebagainya, kaedah penafsiran, itu semua tertuju pada murid. Tetapi tidak tertuju kepada guru. Ejen penyampai ini disebut oleh Dr. Anwar tadi. Bagaimana landscape itu berubah, tapi amalan-amalan tidak berubah. Amalan itu banyak bergantung kepada keupayaan, flexibility guru, orientasi guru. Dan kalau dalam masyarakat kita pun kita dapat lihat reputasi atau pandangan masyarakat terhadap guru itu berbeza dengan tahun-tahun zaman 60-an, 70-an. Guru dipandang tinggi, murabi masyarakat. Dan di Asia Timur, di Jepun, Korea, China, kalaupun mereka maju, pandangan terhadap mereka tu masih sama. Kalau kita dapat relate lah konteks kita, di sekolah-sekolah persendirian Cina, saya diberitahu, dah ada data menunjukkan lebih 80,000 ibu bapa Melayu menghantar anak-anak mereka ke sekolah Cina. Dan salah satu sebabnya, mungkin kita boleh cakap pasal kualiti, salah satu sebabnya tidak nafikan kualiti, tapi aspek komitmen guru sekolah persendirian Cina berbeza dengan komitmen motivasi guru sekolah Melayu. Bahkan saya ada beritahu sekolah guru-guru Melayu yang mengajar bahasa Malaysia di sekolah Cina, apabila nak pindah ke sekolah kebangsaan semula, mereka tidak mahu. Sebab environment, sistem. Jadi ini kembali kepada apakah persoalan persediaan kita, rancangan kita dalam memantapkan profesi perguruan ini, kita telah abaikan selama ini? Ataupun kita dalam struktur yang disebutkan oleh Dr. Anwar tadi, kalau saya boleh dapat rangkumkan, sebenarnya kalau strukturnya begitu, kita tidak menghasilkan pelajar dan guru yang cerdik. Kita hanya menghasilkan pelajar dan guru yang mematuhi arahan. Adakah ini yang kita mahu? So, soalan saya, what went wrong atau what is missing dalam soal kita melakukan transisi ini, Prof? Ya. Terima kasih, Dr. Asri. Kita tak nafikan bahawa satu faktor yang penting dalam pendidikan ialah guru. Guru merupakan faktor penting dalam menentukan kualiti pendidikan yang diterima oleh pelajar. Ya, sama ada guru itu seorang guru yang committed, seorang guru yang cekap, yang mahir, dia akan menentukan kualiti pembelajaran yang diterima oleh pelajar. Jadi kita lihat masa telah berubah. Kalau dulu guru dianggap
sebagai satu profession yang terhormat. Guru orang. Sekarang ni zaman telah berubah. Cita rasa, nilai dan pandangan masyarakat juga telah berubah. Maknanya kerana telah banyak dalam perkembangan hidup manusia, telah banyak profession yang lahir, yang muncul, ya, dan perspektif manusia terhadap kekayaan ekonomi dan sebagainya itu juga telah berubah. So itu telah memberi kesan kepada perspektif orang terhadap guru juga. Ya, satu kalau kita lihat dari segi gaji guru misalnya, pada satu masa dulu memang antara yang terendah. Ya, orang menilai status guru itu dari sudut itu pula, kan? Ya, dan sehinggalah sekarang ini kalau kita lihat perspektif itu masih ada lagi. Yang keduanya kalau kita lihat profession perguruan itu perlu mengalami perubahan juga. Kita pernah bercakap, banyak kali bercakap, nak menjadikan profession perguruan itu sebagai profession yang profesional. Ya, disebut sebagai profession yang profesional. Dia ada kriteria yang perlu dipenuhi sebagai seorang profesional. Salah satunya guru perlulah sentiasa update kemahiran dan pengetahuan mereka. Sebagaimana seorang doktor misalnya, dia kena keep up dengan perkembangan terbaru yang berlaku dalam bidang perubatan. Begitu juga guru. Ya, kalau guru nak jadi seorang profesional, dia kena update pengetahuannya, kemahirannya. Ya. Dan ini apa yang berlaku misalnya guru di Finland contohnya. Guru di Finland qualification-nya at least masters. Dan banyak masanya juga ditumpukan kepada research selain daripada mengajar. Oleh kerana itu mereka dapat membentuk, membina pengetahuan dan kemahiran baru dari semasa ke semasa. Tapi bagi kita di sini, guru begitu terikat dengan tugas dan tanggungjawab mengajar, dan yang menyedihkan lagi ialah menguruskan dan mendokumentkan, ya, macam kerja seorang kerani lah, masukkan data dalam sistem dan sebagainya. Banyak masa ke situ. Bukan banyak masa digunakan untuk memperkembangkan diri mereka. Sebagai seorang profesional, guru juga perlulah berterusan, ya, menjalankan apa kita panggil sebagai professional development. Dalam konteks PBS misalnya, walau dia telah dijalankan pada 2011 dan telah direview semula, disemak pada 2014 untuk melihat kesesuaiannya dan kemudian diteruskan hinggalah sekarang. Sudah beberapa belas tahun. Dan maklumat terakhir yang saya peroleh, yang saya dapati, saya diberitahu lembaga periksaan sedang menggubal program untuk memperkasakan guru dalam melaksanakan PBS. Setelah 12 tahun, PBS itu dijalankan. Ya, maknanya, ini bagi saya ini agak sudah lambat. Ya, what happened yang dah lepas? Adakah kemahiran guru itu rendah atau guru tak mampu melaksanakan pentaksiran dengan kesan? Kerana ia melibatkan kesahan dan kebolehpercayaan maklumat yang dihasilkan daripada pentaksiran itu. Kalau guru tidak berkesan atau tidak berkemahiran melaksanakan pentaksiran, mereka bentuk pentaksiran, melaksanakan, mentadbirkan pentaksiran dengan berkesan, ia akan berkesan kepada maklumat yang dihasilkan oleh pentaksiran itu. Dan biasanya maklumat itu kita gunakan untuk membuat keputusan.
tentang pembelajaran pelajar, untuk buat keputusan tentang guru dan sebagainya. Kalau maklumat itu tidak tepat, sudah tentulah keputusan yang kita buat tidak tepat. So begitu pentingnya kemahiran guru itu dalam mentaksir ni. Ya. Jadi guru itu harus berterusan menjalani perkembangan profesionalisme untuk mereka sentiasa update tentang pengetahuan dan kemahiran yang mereka perlu supaya mereka tetap. Now we talk about relevancy. Ya. Relevan, adakah kita relevan dalam konteks sekarang ini di mana dalam pentaksiran juga ya kita mula banyak digunakan bahan-bahan digital, bahan-bahan elektronik ya dan sebagainya. Even we talk about AI, GPT misalnya telah digunakan oleh guru-guru di negara lain dalam mereka bentuk taksiran misalnya. Sehingga to that extent yang kerana so adakah guru kita ya mahir dalam perkara ini ya supaya ia dapat membantu guru dalam melaksanakan taksiran itu dengan lebih berkesan. Ya. Jadi bagi saya status guru itu tidak merosot, tidak berkurangan. Ya. Tinggal lagi peranan, tanggungjawab dan tugas guru itu ya yang semakin bertambah disebabkan oleh perubahan yang berlaku sekarang ini di mana dunia berkembang begitu pesat, banyak perkara berlaku yang memerlukan very demanding ke atas tugas guru dengan masalah sosial dan sebagainya di kalangan murid-murid, pelajar dan sebagainya. Itu memberikan satu tekanan yang tinggi pada guru. Ya. Jadi kalau kita lihat, even itu pun dikaitkan dengan guru tidak mampu mengawal disiplin pelajaran dan sebagainya. So untuk kita mengatakan guru kita itu dari sisi statusnya sudah merosot dan saya ingat perlu diambil kira dari segi perkembangan lain juga dalam keseluruhan masyarakat itu. Ya, bagi saya status guru itu tidak merosot, ya, tapi hanya guru itu perlu mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan semasa teknologi dan sebagainya. Ya. Terima kasih Prof atas penjelasan berikan tadi. Kita telah melebihi 1 jam bincang pasal education ni, pendidikan ni ada banyak benda yang kita boleh berkatakan. Sebab dia kait dengan seperti saya sebut pada awal tadi, amat dekat dengan kita tentang nasib masa depan bangsa dan negara. Jadi untuk pusingan akhir ni saya akan minta pendapat untuk Prof berdua bagi policy intervention kata-kata. Apa yang kita perlu lakukan segera untuk membetulkan suasana. Contoh, macam Dr. Anwar tadi memberi satu penjelasan yang cukup baik tentang perubahan landscape yang saya sifatkan amat relevan dengan perkembangan dunia pendidikan semasa, di mana PBD ini menekankan aspek fun learning, problem solving, exploration, yang kalau kita lihat perkembangan teknologi dunia pun memerlukan bukan saja kita berhenti belajar, bahkan meneruskan continuous learning sebab sentiasa berubah. Belajar accounting hari ini, berkali minggu depan telah berubah kerana ada software dan sebagainya. Begitu juga dengan dunia engineering ke perubatan lain. Masalahnya ialah kita pada peringkat asas pun kita kata terombang ambing. Infrastrukturnya dengan tugasan banyak terhadap guru disebutkan tadi, dengan kekurangan minat pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 masih tak boleh membaca lagi. Dan kita satu sudut cakap dengan STEM, cakap dengan ekspektasi negara bagaimana untuk melepasi tahap pembangunan yang kita sifatkan dalam middle income trap, di mana kita mengharapkan dunia pendidikan kita menghasilkan manusia yang kreatif, yang inovatif
dan memerlukan kemahiran dari segi teknologi untuk melakukan perkara ini semua. Supaya kita tidak terus kekal berada tahap middle income track ni untuk 2 atau 3 dekad lagi. Jadi bagaimana dalam rangka ini, Dr. lihat antara aspek yang perlu dan segera dilakukan supaya kita dapat hasrat kita tadi untuk mengurangi masalah permintaan untuk atau kecenderungan pelajar untuk belajar dalam atau mengisi STEM dan sebagainya ni. Silakan tu. Baik, terima kasih Dr. Sri. Saya masih percaya bahawa kalau kita nak mengubah landscape ataupun kita nak mempercepatkan kemajuan pendidikan, teras ataupun keutamaan kita adalah masih kepada guru. Mengapa saya kata begitu? Kalau kita lihat, kita ada hampir 433,000 guru di negara kita yang sedang berkhidmat. Daripada 433 itu sebahagiannya adalah sebagai pentadbir dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat bajet kita 55 bilion yang disediakan untuk pendidikan. 2/3 daripada bajet itu terus diberi kepada elemen guru. Maksudnya, mau tak mau, sama ada kita suka tak suka, peruntukan yang besar disediakan oleh kerajaan itu akhirnya pergi kepada guru. Bermaksud, kalau kita nak memajukan sistem pendidikan negara, kita kena memberi tumpuan kepada guru ini. Sebab satu, dia ambil bajet yang paling besar. Jadi kita jangan bercakap bajet yang ada lagi 15 bilion untuk perkara-perkara lain. Tapi yang 40 bilion lebih, 42 bilion ini adalah satu bajet yang besar yang mesti kita empower dari segi profesional keguruan, latihan keguruan dan menjadikan guru-guru yang lebih baik, lebih hebat. Sebab dalam sistem pendidikan kita ni, kita masih berpegang bahawa guru adalah kunci kepada sistem. Kalau guru hebat, sistem akan jadi hebat. Guru cemerlang, sistem akan cemerlang dan sebagainya. Salah satu perkara yang mesti saya rasa beri perhatian oleh pihak KPM dan kerajaan ini adalah kita lihat ramai guru yang berusaha untuk melanjutkan pelajaran mereka. Ramai. Sekarang ni puluhan ribu ada sarjana. Ramai guru yang buat PhD. Tetapi ramai juga yang akhirnya berhenti separuh jalan. Sedangkan tadi kita bercakap soal guru mesti enrichment kan, mesti memperkasakan, mesti belajar, terus belajar, perkembangan yang terkini guru mesti kuasai dan sebagainya. Tetapi kalau kita tanya cikgu yang ada sarjana dan juga cikgu yang ada PhD ni, gaji dia sama juga dengan cikgu lain. Jadi akhirnya dia balik ke sekolah, dia rasa macam tak berbaloi imbuhan yang dia buat. Dia belajar untuk anak-anak, untuk murid-murid dia, untuk memperbaiki sistem pendidikan. Dia perkayakan ilmu dia kan. Dia jadi seorang yang pakar bidang dengan sarjana dia, dengan PhD dia. Tapi dia balik ke sekolah, gaji dia sama. Jadi sepatutnya lah kerajaan mikirkan cikgu-cikgu yang ada master ni kan, daripada universiti yang bertauliah ataupun layak ni, diberikan tangga gaji, kenaikan satu tangga gaji misalnya sebagai insentif mereka untuk mengapa mereka sama belajar. Sebab bila guru sama belajar, dia jadi sarjana pendidikan matematik. Dia menjadi seorang guru yang lebih hebat, ilmu dia berkaitan dengan pedagogi, psikologi, kandungan matematik untuk dia sampai ke sekolah. Sebab tu seperti yang Dr. Ismail ini betul, di Finland minimum untuk jadi cikgu adalah masters. Sebab apa? Sebab mereka percaya nak jadi cikgu kena orang expert lah bidang, sarjana lah kan. Jadi pada saya, guru-guru yang ada sarjana ni, kita kena bagi kenaikan satu tangga gaji. Cikgu yang ada PhD, 2 kenaikan tangga gaji. Saya percaya dengan cara itu kita akan melonjakkan kualiti guru ingin terus belajar. Di sekolah seperti yang Dr. Ismail, mereka akan berbincang pasal pendidikan, wacana pasal pedagogi, pasal mereka berada dalam ruang di mana ilmu itu sudah menjadi sebati pada mereka, ada kelayakan, mereka ada kepakaran dan sebagainya. Jadi kita kena membudayakan benda ni, dan kerajaan boleh bantu dari segi menggalakkan benda ini berlaku dengan memberi ruang yang fleksibel dari segi kenaikan satu tangga gaji, kenaikan 2 tangga gaji pada guru-guru yang melanjutkan pelajaran mereka. Saya rasa itu antara perkara yang pentinglah pada saya buat masa ini. Terima kasih tu. Soalan lagi untuk Prof. Sekali itu saya minta Prof buat rumusan. Saya bermula dengan Prof tadi berkenaan dengan falsafah. Asas falsafah kalau di negara barat, saya kata dia berpandukan kepada legal rasional, liberalism dan secularism.
Dan ini yang membuka fikiran, membuka horizon masyarakat barat dalam kreativiti, inovasi, takbiran dan sebagainya, yang menjadikan mereka satu kumpulan manusia yang agak ke depan berbandingkan manusia lain. Kita di Asia Timur, kita memikirkan ada alternatif pada itu. Sebab kita tidak menolak soal metafisik, soal ketuhanan, soal nilai yang adalah agama. Dan dalam konteks ini, kita telah beralih kepada satu falsafah yang tadi disebut mengikut acuan kita, iaitu nak tekankan nilai. Tapi kita tak tekankan satu aspek di Asia ini, terutama dalam kita peradaban Islam, soal aspek khalifah itu. Dan kalau kita kata insan tadi, dia memerlukan bahasa yang baik, lidah yang baik, perilaku yang baik. Tetapi aspek khalifah itu memerlukan kepimpinan yang baik, memerlukan kecerdikan yang amat relevan untuk tinggal semasa. Sebab ekspektasi pendidikan di negara, membangun negara Asia ini bukan sekadar untuk kemajuan ekonomi, tetapi lebih kepada untuk membina sosial peradaban, ketamadunan. Jadi kata-kata atau rumusan daripada Prof, pendapat Prof tentang hal ini, adakah ruang untuk falsafah kita itu pergi beyond pada insan, melebihi membina insan tetapi kepada membina khalifah. Yang disebutkan tadi, kalau Dr. Anwar cakap, struktur kita ini tidak melahirkan orang yang cerdik. Yang melahirkan hanya mengikut aturan, mengikut arahan. Silakan, Bro. Ya, memanglah kalau kita lihat dalam perkembangan sistem pendidikan kita, kita banyak menggunakan ataupun dipengaruhi oleh falsafah pendidikan barat. Malah teori-teori pelajaran pun banyak kita gunakan teori barat. Sistem pendidikan kita yang mementingkan pendidikan holistik itu sendiri pun ada acuannya daripada barat. Ya? Tapi barat misalnya, walaupun mereka menggunakan pendidikan holistik, tapi mereka memisahkan di antara spiritual dengan yang lain-lain. Ya, dengan aspek-aspek yang lain. Mereka menekankan perkembangan mental, emosi, sosial, tapi aspek spiritual itu dipisahkan. Tapi dalam konteks kita, spiritual itu, aspek rohani itu merupakan aspek yang penting dalam sistem pendidikan kita. Jadi dalam soal ini, satu perkara yang mungkin kita perlu memberikan pertimbangan ialah setakat manakah kita menggunakan local wisdom yang kita ada. Kebijaksanaan setempat, tempatan yang kita ada. Ya? Yang membezakan kita dengan barat. Dalam model sistem persekolahan kita pada hari, kita lihat banyak model. Kita ada model sekolah rendah, kita ada model sekolah integrasi, Imtiaz di Terengganu, misalnya even MRSM pun sudah ada sekolah ulul albab. Kan? Ini saya nampak di mana model-model ini cuba menggarap local wisdom tadi. Dalam sistem pendidikan mereka supaya kita dapat, macam kata, nak menghasilkan bukan saya insan yang seimbang dan harmonis, tapi juga menghasilkan khalifah tadi. Karena penekanan dalam model yang baru ni saya nampak, ya, dalam model integrasi ini ke arah itu, ya, yang tidak ada dalam sistem pendidikan di barat. So ini alternatif yang kita ada. Malah saya rasa ini satu perkara yang baik, satu perkara yang perlu kita galakkan. Karena kita sekarang ni bukan saja ada sekolah kebangsaan yang menggunakan sistem kebangsaan, kurikulum kebangsaan, tapi juga kita ada alternatif lain, model sistem pendidikan yang menggabungkan kebangsaan dengan local wisdom tadi. Local wisdom sama ada wisdom berkaitan dengan agama ataupun pendidikan bumi putra, pendidikan pribumi. Kan? Macam di Kanada misalnya, pendidikan pribumi itu masih dikekalkan kerana pendidikan pribumi itu ada wisdomnya, ada kebijaksanaannya di situ yang selama ini kita lupakan. Mengapa
orang asli misalnya, saya tak kata orang asli itu bodoh. Tapi mereka boleh hidup dengan harmoni dengan alam mereka. Bukan? Hidup dalam keadaan sejahtera dan sebagainya. Mengapa? There must be certain wisdoms, kebijaksanaan dalam sistem pendidikan mereka itu menyebabkan mereka boleh hidup secara harmoni dengan alam. Ini yang mungkin kurang dalam sistem pendidikan kita lah. Ya, di mana kita banyak menggarap pemikiran barat, teori barat, sehingga kita lupa local wisdom kita tadi, yang sebenarnya juga adalah sangat berfaedah kalau kita gabungkan, garapkan, integrasikan dalam sistem pendidikan kita. Tengok Prof. Osman makin semangat bila bercakap dengan arah tuju baru falsafah, terutama yang melibatkan local wisdom yang kita ada. Malahnya itu saja masa yang kita ada. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada dua panelis kita yang pada saya amat bermakna pada hari ini, iaitu Prof. Emeritus Datuk Dr. Osman daripada OPSI dan juga Yang Bahagia Dr. Anwar daripada UKM. Analisis yang diberikan memberi gambaran yang agak tepat tentang arah tuju baru landscape pendidikan di negara kita serta masalah dan cabaran yang kita hadapi. Oleh kerana seperti saya sebutkan pada peringkat awal tadi, di dunia ini tidak ada blueprint yang lengkap berkenaan dengan sistem pendidikan. Yang ada hanyalah eksperimen. Dan daripada eksperimen itu, kalau kita dengan andaian, kalau kita ada kesilapan, kita boleh kembali kepada dasar kita yang asal supaya matlamat dan cita-cita kita untuk menghasilkan satu kumpulan manusia yang menjadi aset penting pada negara, kumpulan manusia yang dapat membangun peradaban yang dan bina kesejahteraan, menyumbang kepada peradaban dunia, itu terus menjadi satu yang kita impi dan cita-cita cuba kita zahirkan melalui sistem pendidikan kita. Jadi dengan itu, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ahli panel dan juga para penonton kita di Alam Maya dan juga di Sekretariat Majlis Profesor Negara. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam perkatakan isu pendidikan. Isu pendidikan ini luas sebenarnya. Jadi sekian saja sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Prof, terima kasih banyak. Fokus pada jati diri pula.